Salam sejahtera. Saya Suaidah Syafiqah binti Suhaimi 289222 bersama dengan 4 lagi sahabat saya akan membentangkan tentang tajuk kumpulan kami iaitu pelancongan warisan Muzium Kota Kuala Kedah. Pengenalan. Kajian ini yang dipilih adalah berdasarkan pada tema pelancongan warisan dan difokuskan kepada salah satu muzium yang terdapat di Kedah. Kota Kuala Kedah atau Kota Kuala Bahang terletak di tebing utara muara Sungai Kedah. Ianya dibina sebagai benteng pertahanan bagi negeri Kedah selain dari ibu negerinya di Alor. Sejarah ringkas kota yang dibina pada tahun 1771 semasa zaman pemerintahan Sultan Muhammad Jiwa. Ini siap pembinaannya pada tahun 1780. Reka bentuk kota ini telah dilukis oleh Hafiz Sab yang ketika itu menjawat jawatan Datuk Maharaja Kadhi Sheikh Abdul Jalil, manakala tukang-tukang mahirnya dibawa daripada India. Sebuah pintu gerbang telah dibina di bahagian tembok timur menghadap ke Alor Melaka, dikenali sebagai nama Pintu Gerbang Kacapuri. Kota ini juga pernah diserang oleh Bugis, Aceh dan Siam. Dalam tahun 1909, apabila Kedah dengan rasminya diletakkan di bawah penguasaan British, beberapa buah pejabat kerajaan telah dibina di dalam kawasan kota itu, termasuk rumah api. Semasa pendudukan Jepun di Tanah Melayu, kota itu dijadikan markas tentera sehingga kekalahan mereka kepada British dalam tahun 1945. Gambar 1. Peta Kota Kuala Kedah. Kota Kuala Kedah terletak di sebelah kanan muara Sungai Kedah. Kedudukannya betul-betul di dalam kampung seberang kota, kira-kira 11.6 km dari Bandar Alor. Mulanya, Kota Kuala Kedah dibina daripada tanah lumpur. Ianya menjadi tapak kubu yang tertua di Malaysia. Di sebelah kanan muara Sungai Kedah dijadikan benteng pertahanan juga. Mengawal jajahan takluknya termasuklah jalan darat yang merentasi ke Teluk Siam. Gambar 2. Peta Kota Kuala Kedah. Kota ini yang dibina semasa zaman pemerintahan Sultan Sulaiman Shah II dari tahun 1602 hingga 1619 adalah untuk menggantikan pelabuhan Kuala Merbuk dan Kuala Muda ketika pengaruh Islam. Sultan Rijaluddin Muhammad Shah tahun 1619 hingga 1652 memperkenalkan Undang-Undang Pelabuhan dan Perdagangan Kedah pada 17 Jun 1650. Undang-undangnya bertulis pertama dari Kedah ini menyentuh pasal-pasal penting berkaitan dengan cara-cara pengendalian pelabuhan dan kapal-kapal dari luar, termasuk kadar cukai yang diperkenakan berdasarkan muatan, saiz kapal dan negeri asalnya. Antara pegawai yang diberi tanggungjawab menguat kuasa undang-undang tersebut adalah Syah Bandar, Panglima Kuala dan Panglima Bandar. Objektif kajian. Pertama, mengenal pasti tinggalan-tinggalan sejarah Kota Kuala Kedah. Dan yang kedua, menyenaraikan pembaharuan dan usaha-usaha bagi menarik pelancong datang ke Kota Kuala Kedah selepas pandemik COVID-19. Seterusnya akan dibentangkan oleh
sahabat saya. Saya Marilyn Lim, nombor metrik 289073. Saya akan menerangkan berkaitan dengan penugasan kumpulan kami. Saya akan menerangkan mengenai metodologi kajian. Dia mempunyai dua sumber, iaitu sumber prima dan juga sumber sekunder. Untuk sumber prima adalah sumber utama, iaitu bahan yang belum diolah dan dalam bentuk asal. Dia merupakan sesuatu benda yang original. Dan antara contoh sumber prima yang digunakan ialah seperti gambar, video, dan temu bual. Gambar atau video diambil semasa kajian lapangan dilakukan untuk bagi menambah maklumat dan untuk mengukuhkan lagi kajian yang dibuat. Selain itu, kaedah yang diguna pakai ialah kaedah melalui temu bual, dilakukan secara maya untuk sebagai tambahan pengetahuan dan maklumat kepada kajian. Dalam menjalankan kajian ini, kami menggunakan kaedah ini dan ia adalah penting dan sesuai untuk dijadikan bahan rujukan dalam mengumpul maklumat yang berkaitan. Sumber kedua iaitu sumber sekunder, iaitu bahan atau dokumen berdasarkan bahan bacaan yang mengandungi maklumat tertentu. Antara sumber sekunder atau sumber kedua ialah seperti jurnal atau laman web. Kaedah ini digunakan untuk sebagai bahan sokongan dalam mengumpul maklumat berkaitan objektif kajian ini. Melalui kaedah yang digunakan ini, kajian akan semakin kukuh dan dapat menambah maklumat kepada kajian. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai dapatan kajian. Kajian ini dapat mengenal pasti tinggalan-tinggalan sejarah kota Kuala Kedah. Keluasan kota Kuala Kedah ini dianggarkan seluas 5 ekar. Dan terdapat beberapa tinggalan sejarah yang masih boleh dilihat di sini. Antaranya ialah rumah api, pintu gerbang Kacapuri, pintu gerbang British, dan beberapa buah meriam. Jumpaan artifak seperti tembikar, pedang, dan peluru meriam. Seluruh binaan di kawasan ini telah dibina mengikut zaman pemerintahan Sultan dan kegunaannya kepada kota tersebut pada masa itu. Hampir keseluruhan tempat dan kawasan di kota Kuala Kedah ini telah melalui proses baik pulih seperti pembinaan semula, tembok kota, dan pintu gerbang Kacapuri. Tinggalan sejarah ini merupakan satu khazanah yang sangat berharga yang perlu diketengahkan agar generasi kini dan akan datang mampu menilai seni bina dan nilai sejarah yang terdapat pada semua bahan bersejarah ini. Ini adalah rumah api yang terdapat di kota Kuala Kedah. Pada tahun 1891, sebuah rumah api yang ketika itu dikenali sebagai rumah pelita telah dibina dengan reka bentuk yang menyerupai buah catur di dalam kota Kuala Kedah. Kos pembinaannya telah dibiayai oleh kerajaan Thailand pada zaman pemerintahan Raja Chulalongkorn, iaitu pada tahun 1868 sehingga 1910. Pada bulan Mei 1890, kedai yang masih di bawah naungan Siam telah dikunjungi oleh Raja Chulalongkorn. Ketika pelayarannya dari Pulau Langkawi ke kota Setah, Baginda dapat menyaksikan sekitar kawasan kota Kuala Kedah. Ketika itu, masih belum mempunyai sebuah rumah api. Lantaran itu, Baginda mencadangkan agar sebuah rumah api dibina di dalam kota itu.
Gambar 4 adalah bangunan Sekolah Kebangsaan Kuala Kedah. Bangunan ini telah didirikan pada tahun 1922 dan telah direkodkan oleh Jabatan Kerja Raya atau dahulunya dikenali dengan Public Work Department, PMD. Bangunan ini menggantikan bangunan sekolah awal yang telah didirikan di Kampung Seberang Alor, Seberang Kuala Kedah yang didirikan pada tahun 1913. Dan pada tahun 1993, bangunan yang sekian lama ditinggalkan itu telah roboh dipukul ribut. Lantaran itu, Jabatan Museum dan Antiquiti Negara di dalam usaha untuk mengekalkan bangunan ini telah mengambil tindakan drastik dan mengambil inisiatif dengan mengumpul semula kayu-kayu bangunan ini bagi tujuan kerja-kerja konservasi dan pembinaan semula bangunan ini. Sekitar tahun 1996, dengan kerjasama Jabatan Kerja Raya Negeri Kedah, bangunan ini telah didirikan semula dengan berkonsepkan reka bentuk yang asal ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat betapa perlunya kita memelihara bangunan-bangunan lama sebagai salah satu warisan bangsa untuk generasi yang akan datang di samping mengetengahkan konsep konservasi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Fazri bin Muhammad Yusof, nombor matrik 2890097. Jadi saya akan menerangkan peninggalan sejarah Kota Kuala Kedah. Antara peninggalannya terdapat 2 pintu gerbang yang dibina semula untuk tatapan generasi kini di Kota Kuala Kedah. Pintu gerbang yang pertama dikenali sebagai pintu gerbang Kacapuri. Pintu gerbang Kacapuri ini dibina semasa pemerintahan Sultan Muhammad Jiwa Zainal Azilin Muazzam Shah kedua pada tahun 1710 sehingga 1778. Pintu gerbang ini adalah pintu gerbang masuk ke dalam kota dan dipercayai bersambung terus dengan istana pada ketika itu. Reka bentuk seni binanya mempunyai pengaruh seni binaan India. Pada tahun 1970, pintu gerbang ini telah runtuh dan mengalami kerosakan akibat dipukul ribut. Namun telah didirikan semula oleh pihak muzium pada tahun 2000 mengikut ukuran yang sebenar. Reka bentuk pintu gerbang yang unik dapat menjadi tarikan utama pengunjung untuk melawat ke Kota Kuala Kedah. Jadi pintu gerbang kedua dikenali sebagai pintu gerbang British. Berbeza dengan pintu gerbang Kacapuri, pintu gerbang ni masih dalam keadaan baik, lengkap. Hanya beberapa bahagian tembok sahaja yang terhakis. Pintu gerbang British dibina pada tahun 1909 setelah Kedah berada di bawah naungan British. Bahagian depan pintu gerbang yang berbentuk lengkung dengan menggunakan ragam hias batu-batu granit. Pada bahagian atas telah dipasang lantai kayu. Tangga telah dibina bagi membolehkan pengawal naik ke atas untuk membuat tinjauan serta pengawasan di bahagian luar kota. Untuk penemuan artifak bersejarah, pelbagai penemuan artifak yang penting di Kota Kuala Kedah selepas menjalankan gali cari oleh pakar arkeologi. Antara pertemuan artifak yang penting ialah seperti porselin, besi bekarat, paku, duit siling zaman British, tembikar, kaca, mangkuk, peluru meriam dan lain-lain. Meriam katak puru mempunyai keistimewaan dari segi pembuatannya. Meriam ini dikatakan meriam buatan Melayu yang diperbuat daripada besi, lalu ditempa dan dipicit dengan menggunakan jari sehingga besi masih
masih panas membara. Proses ini menghasilkan bentuk berkerutu seperti kulit katak puru pada badan meriam tersebut. Pada zaman dahulu, meriam ini turut digunakan sebagai pertahanan untuk melindungi kota daripada ancaman musuh lah. Untuk meriam seterusnya, meriam badak berendam. Meriam ini cukup terkenal dalam cerita mitos dan legenda. Pada masa dahulu, penduduk tempatan menganggapnya berpuaka, di mana kadang-kala meriam ini dilihat menyerupai manusia sedang duduk dan ada kalanya kembali dalam bentuk asalnya. Keistimewaannya juga terdapat di sebalik namanya yang dipercayai tidak tenggelam dan dilihat seakan-akan duduk berendam di dalam air seperti seekor badak. Walaupun setelah meriam ini jatuh ke dalam laut akibat hakisan tembok kota. Semenjak peristiwa itu, penduduk setempat telah menggelarkan ia sebagai meriam badak berendam. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya 289-168 Datuk Syarikat binti Muhammad Yazid akan membentangkan tentang menyeraikan perbaharuan dan usaha-usaha bagi menarik pelancong datang ke Kuala Kedah. Dalam era perbolehan yang semakin pesat kini, bandar-bandar atau tempat-tempat bersejarah yang dilupakan ditelan arus perbolehan. Zaman bersejarah merupakan sebuah zaman yang amat bermakna kepada semua apabila dihayati dan dinikmati bersama. Setengah masyarakat tidak sedar akan kepentingan tersebut kerana beranggapan bahawa peristiwa sejarah hanya berlaku ketika waktu dahulu dan kurang dan cukup sekadar untuk pengetahuannya. Kota Kuala Kedah seperti diketahui merupakan sebuah kota yang pernah berlaku kejadian bersejarah yang pernah dijajah oleh kuasa luar dan amat bermakna kepada Malaysia. Oleh itu, bagi menarik minat masyarakat, kini generasi akan datang, berbagai program dan aktiviti telah dilakukan bagi menarik minat dalam mengetahui tentang peristiwa bersejarah yang telah berlaku di Malaysia. Ini juga bertujuan untuk memupuk semangat dan nilai dalam diri masyarakat bagi memperjuangkan, mempertahankan, mengenang jasa perjuangan terdahulu dan mengambil iktibar bagi membentuk negara bangsa Malaysia. Setengah masyarakat yang tidak dapat pendedahan tentang keistimewaan dan keunikan kota ini perlu dihebahkan terutamanya kepada pelancong bagi mengetahui peristiwa yang berlaku di kota tersebut. Pembangunan infrastruktur. Selain keutamaan dalam bentuk dan struktur asal kota bersejarah ini, kemudahan kepada pelancong juga perlu dititik beratkan. Dalam kota tersebut terdapat satu jabatan yang merupakan ibu pejabat pada muzium tersebut. Oleh itu, badan ini memainkan peranan yang penting dalam menguruskan segala kemudahan yang perlu ada dalam muzium tersebut. Mengadakan program yang dijalankan bertujuan bagi memperkenalkan kepada masyarakat terutama golongan muda dan mengenal dengan lebih dalam mengenai kota ini. Program yang dijalankan meliputi pelajar sekolah rendah, pelajar sekolah menengah dan pelajar universiti. Menurut pembantu Muzium Berkanan, program yang telah dijalankan ialah mengadakan kem pertahanan dalam muzium tersebut. Kem yang dijalankan ini bertujuan untuk mendedahkan pelajar mengenai latar belakang sejarah kota ini dan memberi ilmu pengetahuan yang lebih mendalam di samping mengeratkan hubungan antara masyarakat. Ketika ketibaan penyidikan di muzium tersebut juga terdapat program yang dijalankan iaitu Karnival Kota Kuala Kedah. Ternyata program yang dijalankan tersebut amat menggalakkan dan memberi impak yang positif kepada pihak muzium dalam strategi menarik pelancong ke Kota Kuala Kedah. Beliau turut mengatakan sambutan yang amat menggalakkan dapat dilihat pada hujung minggu sebelum pandemik berlaku. Kini tarikan dan usaha perlu dilakukan demi menarik semula minat pengunjung ke muzium selepas panca pandemik Jumaat dan Sabtu pada hari sekolah
baru-baru ini. Nombor matriks 289308 Hilary Sebastian Tai. Proses naik taraf. Kedudukan kota ini di pintu keluar masuk untuk ke Pulau Langkawi adalah amat strategik dan amat penting. Pelancong-pelancong akan melihat kota Kuala Kedah ini dari dalam feri yang membawa mereka ke Pulau Langkawi. Secara tidak langsung, dengan sendirinya orang akan bertanya dan tertarik untuk melihat kota yang bersejarah ini. Usaha-usaha yang dilakukan ke atas kota Kuala Kedah ini sebenarnya adalah untuk menjadikannya sebagai sebuah kawasan pelancongan bersejarah yang terkemuka di Kedah, Amnya dan Malaysia khasnya. Kedudukannya secara tidak langsung akan menggalakkan integrasi nasional dari pelbagai sudut. Setelah projek kapal layar Marina siap, yaitu bersebelahan dengan kota Kuala Kedah, akan menjadikan kota ini lebih popular di mata dunia. Menurut sumber yang diperolehi daripada Jabatan Laut, klub kapal layar Marina ini akan menjadi tarikan ahli-ahli klub kapal layar seluruh dunia apabila siap kelak. Daripada pengamat mengkaji struktur bangunan klub kapal layar, ini mempunyai reka bentuk yang unik dan klasik. Ini sudah menepati dan bersesuaian dengan konsep pelancongan bersejarah yang dijalankan di kota Kuala Kedah, Yusof 1958. Kempen-kempen. Pada peringkat awal, jabatan akan memperkenalkan kota ini dengan menghasilkan buku dan risalah berkenaan keistimewaan kota Kuala Kedah. Semua buku dan risalah ini akan diletakkan di semua pintu masuk negara, contohnya Terminal Feri Kuala Kedah dan Kuala Perlis, lapangan terbang antarabangsa Sepang, dan sebagainya. Selain penyebarannya melalui risalah dan buku-buku, promosi tentang kota Kuala Kedah juga telah disebarkan melalui internet, media massa, dan media cetak, Yusof 1998. Pada zaman era globalisasi ini, media sosial merupakan salah satu medium yang amat bermanfaat kepada semua melalui penyebaran maklumat dan informasi. Pada zaman era globalisasi ini, media sosial merupakan salah satu medium yang amat bermanfaat kepada semua melalui penyebaran maklumat dan informasi. Antara media yang boleh digunakan ialah melalui media YouTube, Facebook, Instagram, dan Twitter. Media ini merupakan media yang paling ramai penggunaannya oleh masyarakat dunia. Pihak Jabatan Muzium ini terutamanya memainkan peranan yang penting dalam usaha menarik pelancong melalui kaedah ini kerana ianya amat menjimatkan kos serta amat pantas penyebaran maklumat. Oleh itu, pihak yang berkaitan perlu menggunakan kesempatan ini dengan sebaiknya dalam menyebarkan tentang keistimewaan dan keunikan kota ini bagi menarik minat pelancong. Kesimpulannya, kota Kuala Kedah merupakan kota yang mempunyai keunikan sejarah yang tersendiri, terutama dari tinggalan-tinggalannya. Melalui kaedah kajian yang dilakukan, dapat dilihat beberapa tinggalan sejarah di kota Kuala Kedah yang masih utuh sehingga kini serta dapat menambah pengetahuan semua orang. Kerja baik pulih, pembaharuan, usaha dan pemuliharaan telah dijalankan bagi menarik minat pelancong untuk datang ke kota tersebut. Usaha yang dilakukan juga diharap dapat memberi kesan yang mendalam kepada semua dalam menghargai khazanah sejarah yang terdapat di Malaysia. Semua tinggalan dan khazanah sejarah ini perlu dipelihara sebaik mungkin agar tidak lapuk di telan zaman. Walaupun hanya sekadar tinggalan sejarah, tetapi tinggalan ini mampu memberikan impak yang amat besar kepada generasi akan datang dalam menilai erti sebenar khazanah ini, di samping mempelajari dan mengambil iktibar dari setiap perkara yang berlaku dalam menjalani kehidupan. Halangan pameran fizikal seperti lawatan sekolah atau lawatan berpandu disebabkan oleh pandemik ini merupakan pengalaman yang asing kepada kita. Bagaimanapun, norma baharu ini telah memberi peluang kepada JMM, misalnya untuk meneroka cara baharu yang lebih inovatif. Contohnya, BNM MAG adalah muzium terawal di dalam negara yang memulakan pameran secara maya. Buat masa ini, BNM MAG melangsungkan 3 pameran maya, bazar seni maya dan pelbagai program serta pertandingan secara dalam talian, dan perkara ini dilihat akan diusulkan kepada JMM bagi menjalankan aktiviti norma baharu ini dan pasca pandemik dalam mengekalkan khazanah negara
C2021. Terima kasih.